Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat, salam sejahtera kepada semua yang hadir sesi webinar anjuran pengajaran petang ini. Untuk petang ini, pengajaran sangat bertuah kerana mendapat seorang penceramah yang telah banyak kali berkongsi pengalaman dan amalan terbaik, best practices bersama kita dari tahun lepas. Beliau juga adalah salah seorang daripada fellow di pengajaran UKM, saudara Wan Muhammad Imran Wan Muhammad Kamil. Dan sebelum sesi ini kita akan berkenalan sedikit dengan biodata saudara Imran. Beliau adalah pensyarah dalam bidang astronomi dan astrofiziks di Jabatan Fiziks Gunaan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda dalam fizik dengan kepujian dari Imperial College London dan juga ijazah sarjana sains dalam astrofiziks dari University College London. Beliau juga merupakan salah seorang merupakan ketua negara dalam pertandingan Olimpiad Fizik Antarabangsa dan sangat aktif melatih para pelajar sekolah menengah serta pra-universiti ke pertandingan tersebut sejak tahun 2010. So it's 11 years now. Selain itu beliau terlibat juga dengan kegiatan memperkayakan penyelidikan astronomi dan astrofizik di kalangan para pelajar di Pusat Jinius Pintar Negara di UKM. Khususnya sejak ia bermula 2013 dan di samping itu beliau juga adalah seorang pelajar Doktor Falsafah di Raja Zarif Sofia Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, University Technology Malaysia Kuala Lumpur dengan kajian yang bertajuk Carl Sagan and the Development of Astrobiology. Antara kursus-kursus yang beliau ajar sekarang di UKM termasuk amali fizik tahun 1, fizik moden, astronomi, etika dalam kegiatan sains dan teknologi, sejarah dan falsafah sains dan pengenalan kepada sains tauhidik. Tajuk perkongsian beliau petang ini adalah khusus amali dalam talian. Ini satu tajuk yang sangat kritikal khasnya dalam era pandemik sekarang. So pengalaman dan pengajaran yang beliau terima akan beliau kupaskan. Dan soalan yang penting yang beliau akan kupaskan dalam sesi beliau ni ialah bagaimana hendak menjalankan amali sains secara dalam talian. So tanpa melengahkan masa, Saudara Imran, the floor is yours. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada sahabat saya Dr. Rahana. Pertamanya mengucapkan terima kasih kerana menjemput Imran untuk membuat pengisian ini. Dr. Rahana mungkin pernah ikut sebab pagi tadi ada sesi, petang ni pun ada sesi juga. Jadi sesi petang ni ianya ada unsur yang agak personal, agak peribadi. Jadi sebab Imran terlibat dalam penyelaras sebagai penyelaras untuk amali. Jadi Imran akan cuba imbangkan aspek peribadi itu dengan aspek yang lebih umum yang boleh diguna pakai oleh pesyarat-pesyarat lain. Right? Jadi Imran minta izin untuk berkongsikan skrin Imran. Let's see, I should be sharing this. Share. Okay. Untuk makluman semua, Saudara Imran ada kongsi slides bersama kita dalam chat. So you're welcome to the slides. Okay. Jadi jadi tajuk perkongsian Imran adalah kursus amali dalam talian, pengalaman dan pengajaran. Dan ini abstrak je, tapi boleh baca sendiri kot. Ini isi kandungan perkongsian pada petang ni. Seperti yang Dr. Hana sebutkan, persoalan utama yang kita nak kupas adalah bila kita melakukan pengajaran-pemajaran dalam talian ni, antara perkara pertama yang paling yang mula sekali terkorban adalah apa-apa kegiatan yang memerlukan kehadiran secara fizikal, dan amali sains ni biasanya antara perkara pertama yang akan terkorban lah. Dan jadi dalam perkongsian pada petang ni Imran akan bahagikan kepada 3 bahagian yang berbeza. Pertamanya Imran akan beri sedikit latar belakang tentang amali sains, kenapa ia penting.
Kemudian bahagian kedua tentang pengalaman Imran mengendalikan amali sains, amali fizik tahun 1 sebelum COVID, BC, before COVID, and then during COVID, right? Dan pengalaman sewaktu COVID tu pun ada beberapa pusingan lah, pusingan pertama dan pusingan kedua, dan Imran akan jelaskan nanti apa perbezaan dan di antara kedua-duanya. Dan terakhir sekali Imran akan cuba rumuskan beberapa pengajaran bukan saja berkenaan dengan kursus amali tu, tapi juga berkenaan pelajar, dan yang paling penting sekali berkenaan dengan diri sendirilah kita sebagai pengajar, macam mana kita, apa persiapan yang patut kita buat sebelum melakukan amali dan talian tu sewaktu melakukannya. Right. Jadi Imam mulakan dengan bahagian pertama dulu. Jadi apabila kita bercakap tentang sains sebagai satu mata pelajaran, kita selalu membayangkan sains itu sebagai himpunan fakta. Right? Dan dalam bidang pendidikan sains, kebiasaannya akan dibezakan sains sebagai fakta, sains as a body of, sebagai satu badan ilmu pengetahuan, dan juga sains sebagai satu proses. So the distinction between science as a collection of facts and science as a process. Dan satu analogi yang biasa yang menggunakan untuk menonjolkan kepentingan sains sebagai satu proses ni adalah untuk kita membayangkan kalau kita nak belajar sesuatu sukan, right? Katakan kita nak belajar bermain bola sepak. Adakah kita boleh mengajar seseorang bermain bola sepak dengan hanya meminta dia menonton video di YouTube ataupun dengan berkuliah dengan pada pelajar tersebut tanpa sesekali pun menjemput dia, menyuruh dia untuk turun ke padang dan memegang bola dan menyepak bola, right? Dan sudah pasti kita akan merasakan macam mana nak main, nak belajar sukan kalau kita tak pernah turun ke padang kan. Tapi yang peliknya kadang-kadang bila kita bercakap tentang pendidikan sains kan, cara kita mengajar sains tu seolah-olah kita mengajar orang main sukan tanpa membenarkan dia turun ke padang. Dalam arti kata kita ajar sains dalam kelas, kita bagi tahu apa fizik kata, apa biologi kata, apa kimia kata, tapi kita jarang sekali mendedahkan pelajar tu kepada satu, bagaimana ilmu pengetahuan sains tu diperolehi, bagaimana dia dibina, dan bagaimana dia diuji, right? Biasanya kalau kita nak menyusun waktu pengajaran untuk subjek sains tu, biasanya amali itulah yang paling kita akan kemudiankan, right? Sebab yalah dia banyak kerja dan kita kena cari, dan kita kena suruh pelajar masuk makmal, lepas tu nak kawal pelajar makmal. Jadi kita tak hairan kalau amali itu biasanya akan dikesampingkan. Tapi kita kena sedar yang kalau kita mengajar sains tanpa mendedahkan pelajar, tanpa membenarkan pelajar untuk melakukan amali, melakukan eksperimen, itu seolah-olah kita mengajar pelajar tu bersukan. Tapi kita kata okey, awak tengok lebih jauh je, awak jangan turun ke padang, awak jangan pegang apa-apa alat sukan, right? Dan kita tak perlu menjadi seorang pensyarah pendidikan untuk tahu that's a lousy way to learn sport. So the same thing here, when we teach science, the practical is an integral part of it, right? Dan bahagian amali ni dia bukan saja melibatkan komponen psikomotor. Biasanya kalau kita membuat pemetaan hasil pembelajaran untuk kursus-kursus amali ni, biasanya kita akan beratkan komponen psikomotor sebab amali ni memerlukan pelajar tu untuk memanipulasi radas, right? Dia untuk membuat pengukuran. Jadi dia lebih aktif berbanding dengan sekadar mendengar kuliah. Tapi kita boleh lihat di sini bahawa amali tu, sebelum pelajar tu tahu apa yang dia nak kena ukur, dia dah kena tahu, dia kena faham apa kuantiti yang dia nak ukur, right? Dia dah kena tahu macam mana dia nak baca alat pengukuran tersebut. Jadi komponen psikomotor tu dia mengandaikan pelajar dah settle, dia dah selesaikan komponen kognitif tu. Dan selepas pelajar tu mengutip data tu pun, dia masih perlu menganalisis dan memahami data tersebut, dan itu akan balik pada komponen kognitif tu baliklah. Jadi kalau amali tu kita anggap sekadar ikut saja arahan,
kemudian ikut saja, buat saja apa yang diberitahu dalam dalam arahan amali, maka amali itu tidak ubah, dia akan jadi suatu yang agak pasif, meskipun pelajar tu dia bergerak, meskipun pelajar tu dia dia menggunakan tangan je, tetapi akalnya tu tidak di-quiz, tidak diaktifkan lah kiranya, right? Because if all the students have to do is just to follow the instructions given in the lab script, then the cognitive component will be diminished, right? The student is just going through the routine, right? Not understanding why is he or she doing a particular procedure. Kemudian ada juga komponen efektif, right? Komponen efektif dalam amali, dalam arti kata biasanya amali ni dia memerlukan pelajar untuk bekerjasama dengan kawan-kawan dia. Kalaupun dia buat bersendirian pun dia masih kena fikir macam mana dia nak rancang masa yang diberikan kepada dia, right? Kalau dia ada 3 jam untuk melakukan amali, adakah dia nak gunakan sepenuhnya 3 jam tu untuk mengutip data saja, ataupun dia nak bahagikan 3 jam, sejam awal tu kutip data cubaan, kemudian sejam yang kedua tu mengutip data sebenarnya, kemudian sejam terakhir tu baru nak tulis laporan amali. Jadi itu memerlukan pelajar membuat keputusan bernilai, dalam arti kata dia perlu dia kena tahu apa yang utama, apa yang patut dikemudiankan. Jadi amali ni it involves the whole student, right? It involves the whole student and not just the psychomotor aspects or the cognitive aspect, right? So dan bila kita bercakap tentang melatih pelajar dalam kemahiran amali ni, Imran selalu gunakan analogi masak biasanya, dan ini cara Imran terangkan kepada kawan-kawan Imran di sekolah ataupun di universiti lah. Kalau di jabatan pun Imran kata, bayangkan pelajar tu masuk tahun pertama dan melakukan amali tahun pertama tu, kalau kita bernasib baik, pelajar tu telah pun melakukan amali di sekolah, dan kalau kita bernasib baik lagi, dia masih ingat apa amali yang dia buat, right? Itu kiranya the best case scenario, right? The best case scenario, the student has done practicals in school and the student remembers what he has done in school. Jadi kita mula daripada situ, daripada ilmu amali kemahiran amali yang dia belajar di sekolah tu sebelum masuk tahun pertama. Kemudian kalau program tu macam program fizik ada 3 tahun, 4 tahun. Jadi pada tahun keempat tu, pelajar tu mesti mencapai tahap di mana mereka boleh menggunakan kemahiran amali itu untuk menyiapkan projek pendidikan tahun akhir je. Right? So that is a progression. Itu adalah itu perjalanan yang perlu ditempuhi oleh seorang pelajar daripada tahun pertama hinggalah tahun yang terakhir lah. Jadi biasanya menggunakan analogi, biasanya bagi tahu kepada pensyarah dan kepada pelajar, Ibrahim kata macam ni lah, awak masuk tahun 1 tu kemahiran amali awak masih di tahap rendah. Jadi macam kalau nak masak pun awak masih ikut resepi saja kan. So macam ada gambar resepi kata real food for busy people, untuk orang macam Imran lah kan, kena ikut resepi. So ikut je resepi tu, dan asalkan kita ikut resepi tu, kita tak boleh silap kan? Itu adalah keadaan, itu umpama pelajar kita bila mereka mula masuk tahun pertama. Kemudian pada tahun terakhir tu, kita nak mereka ni dah sampai tak macam master chef. Bukan saja tahu ikut resepi, tapi boleh mereka bentuk resepi sendiri kan, boleh menghasilkan hidangan yang baru. Bukan saja hidangan yang baru, tapi hidangan ni mesti sedap kan, dan mesti menggunakan ramuan je. Jadi kita perlu sedar perjalanan latihan amali yang pelajar kena lalui dalam masa 3 tahun, 4 tahun tu sebenarnya agak padat sebenarnya. Right? We are expecting a lot from them. Right? From a novice into an expert, more or less an expert. From someone who only knows how to follow instructions when doing experiment, to someone who can actually design experiment. Right? Or somebody, or in some cases somebody who can decide what topic is worth experimenting on. Itu lagi tinggi lah kan. Biasanya benda tu tahap pasal siswa saja kita mengharapkan pelajar kita macam tu. Jadi kita perlu sedar cabaran melatih pelajar kita dalam amali sains. Dan biasanya dalam program prasiswazah ni ada banyak model lah yang kita gunakan. Sama ada model di mana satu kursus tu
ada komponen teori je, komponen amali je. Misalnya kursus berkenaan dengan contohnya berkenaan dengan optik dan gelombang, dengan cahaya lah. Jadi ada minggu-minggu di mana pelajar akan mendengar kuliah dan ada minggu-minggu di mana pelajar akan melakukan eksperimen berkaitan dengan optik. Itu model yang pertama, right? Ada model yang kedua yang biasa yang digunakan di UKM di jawatan fizik, di mana memang ada satu kursus amali yang berasingan, right? Dan kedua-dua model adunan dan berasingan ni adalah pro and con je, tapi yalah dia bantu pada penyelaras tu lah. Kemudian amali tu je boleh menitik beratkan kemahiran, penguasaan kemahiran, ataupun amali ni sebagai peluang untuk pelajar menguji cuba konsep-konsep yang mereka telah pelajari dalam kuliah. Right? Dalam kuliah pelajar belajar tentang misalnya tentang konsep arus, konsep rintangan, konsep voltan. Dalam amali pula pelajar akan belajar macam mana nak memasang litar, kemudian macam mana nak menganalisis litar tu menggunakan konsep-konsep arus, voltan dan rintangan. Right? Jadi amali pun dia sama ada boleh menitik beratkan konsep, kefahaman konsep, ataupun nak menguasai kemahiran. Right? Dan biasanya kalau kita lihat isi kandungan kursus amali ni, biasanya dia akan disusun mengikut minggu, sama ada berpandukan eksperimen apa yang pelajar tu akan buat, ataupun berdasarkan kemahiran amali apa yang pelajar tu kena kuasai pada minggu tersebut. Right? Dan sekurang-kurangnya untuk di program fizik, latihan program amali tu telah pun dipetakan, at least dia dipetakan semacam ni lah. Jadi untuk tahun pertama, pada semester pertama, pelajar diandaikan bermula daripada kosong. Right? Kami tak mengandaikan pelajar tu ingat apa yang mereka belajar tentang amali di sekolah ataupun di matrikulasi. You start from zero. Jadi untuk semester pertama ni lebih kepada nak mengenal pasti tahap penguasaan pelajar dalam kemahiran asas amali. More for diagnosis phase, right? Kemudian semester kedua tahun pertama tu barulah kita menggunakan maklumat yang kita kutip masa semester pertama tu untuk melakukan intervensi, kan? Untuk kalau kita dapati pelajar ni dia tak tahu macam nak plot graf, masa semester kedua lah kita nak mengajar dia betul-betul macam mana nak plot graf. Disebabkan itu, hanya bila tahun kedua saja kita boleh mendedahkan pelajar kepada eksperimen yang sesuai dengan tahap yang sepatutnya mereka belajar di tahap di universiti, right? So only in the second year then the students are actually doing standard university level experiments, right? But the nice thing about doing dan cara untuk membayangkannya adalah untuk membayangkan pelajar tu semacam menaiki tangga, right? Each of these each semester is a different rung. Dia setiap semester tu adalah anak tangga yang beza. Jadi kalau pelajar tu dibimbing menaiki satu anak tangga, dan insya-Allah pada tahun ketiga, tahun keempat tu mereka boleh melakukan eksperimen secara berdikari. Dan kalau dilihat di bawah ni ada berlaku peralihan daripada amali yang lebih menyerupai apa yang mereka buat di sekolah hinggalah amali yang sepatutnya mereka lakukan di universiti, right? Sebab kalau kita nak perkenalkan ini terus pada semester yang pertama, tahun pertama, memang pelajar akan lost, right? Sebab memang pelajar dalam arti kata sama ada pelajar tu akan hilang ataupun pelajar tu akan berpura-pura tahu. They either get lost or they will fake it, right? They will fake it in a sense that they will, not to say they pretend they know, but then they will try to get through it with the least amount of effort possible. And we don't want that for our student, right? Kita tak mahu pelajar kita sifatnya sifat yang buat ala kadar saja atau cukup makan saja, right? Kita tak mahu pelajar kita macam tu. Kita nak pelajar kita bila dia berbuat sesuatu tu, dia berbuat sesuatu sebab dia memang nak mempersembahkan hasil kerja yang terbaik yang boleh dia buat. Right? Kita nak tanamkan semangat tu dalam diri dia. Okay? Dan apabila berlakunya COVID ni, berlaku krisis COVID ni, maka amali sains ni antara perkara yang terumbang-ambing jugalah, right? Cumanya Imran ingin mengingatkan kita semua bahawa perkataan krisis itu sendiri, akar perkataan itu sendiri datang daripada perkataan Yunani, dan akarnya tu, akar perkataan krisis itu bermaksud
penilaian ataupun here judgement or selection or discrimination or distinguish, in the sense that waktu krisis inilah peluang untuk kita menilai balik selama ni aku mengajar amali berkesan ataupun tidak, apa yang patut aku ubah, apa yang patut aku kekalkan. So crisis is an opportunity, adalah peluang untuk kita membayangkan semula ada tak cara yang lebih baik untuk kita melakukan latihan amali sains, right? Jadi sekurang-kurangnya saya rasa itu semangat yang perlu kita yang perlu kita bawa lah, right? Kita selalu bercakap yang pelajar kita ada masalah kesihatan mental ataupun pelajar kita tidak bermaya bila belajar dalam talian semua ni. Kalau kita nak pelajar kita cekal, kalau kita nak pelajar kita bersemangat, maka kita pun kena memodelkan sikap tu dalam pengajaran kita, kan. So Im rasa bila kita fikir krisis COVID ni adalah peluang untuk kita membayangkan semula, right? Macam mana kita lakukan amali sains atau macam mana kita mengajar kursus kita. Im rasa itu adalah permulaan yang baik. Dan ada 3 persoalan yang penting yang perlu kita fikirkan. Pertama, apa perkara yang pernah kita lakukan sebelum ni yang terpaksa kita korbankan apabila kita melakukan amali secara dalam talian, right? What are the things that we used to do but now we have to sort of sacrifice, we can no longer do. Soalan kedua adalah apa perkara sedia ada yang boleh kita jalankan, boleh kita terus jalankan tapi secara dalam talian tapi dengan pengubahsuaian. What are the things that we can preserve, right? With modifications. Dan perkara yang ketiga yang biasanya kita jarang fikir, apa perkara baru, apa peluang-peluang baru yang dibekalkan oleh platform dalam talian ni yang selama ni kita tak mampu buat bila kita buat amali secara bersemuka atau secara fizikal, right? Kalau kita kalau cara fikir kita tu kita menumpukan kepada defisit, kepada apa yang kurang, maka kita memang akan fikir tentang soalan pertama dan soalan pertamanya, sebelum ni aku boleh buat eksperimen A tapi sekarang ni dalam talian tak boleh dah buat eksperimen A. Sebelum ni aku boleh buat eksperimen B tapi sekarang ni tak boleh dah buat eksperimen B. So itu memang persoalan-persoalan itu memang penting. Cumanya kalau kita hanya tumpukan kepada tu, kita akan terlepas pandang bahawa sebenarnya platform dalam talian ni dia memberikan peluang kepada kita untuk mencuba sesuatu yang baru. Okay? So itu yang tu. Dan dalam krisis ni, pada pandangan Imran, dia ada kita ada dua hero lah kiranya. Hero yang pertama adalah teknologi, right? Di mana teknologi membolehkan kita untuk meneruskan beberapa aspek latihan amali ataupun PDP meskipun kita dan pelajar kita tidak berada di satu tempat. Dan yang kedua adalah bakat. Dan biasanya perkara kedua tentang bakat ni kita terlepas pandang. Dalam arti kata kita sangka kita asalnya PDP kita belajar secara bersemuka, kemudian sekarang ni kita kena berubah kepada pembelajaran daripada rumah ataupun dalam talian, dan kita rasa teknologi semata-mata boleh menyelamatkan kita. Tapi saya rasa kita semua tahu bahawa teknologi semata-mata tidak akan cukup untuk memberikan kekuatan, memberikan momentum kepada kita untuk menempuhi COVID ini. Dalam arti kata, kalau kita ada katakan kita nak gunakan applet untuk amali, tapi kalau pelajar satu je tak ada peranti, ataupun pelajar dia tak ada capai internet, ataupun pelajar dia tak tahu macam mana nak memasangkan simulasi itu dalam komputer mereka, tak boleh jadi juga. Jadi untuk membantu itu, guru dan pelajar mesti ada pengetahuan, mesti ada bakat, mesti ada kesediaan untuk belajar benda-benda yang sekiranya dipelajari, dia akan membantu you untuk belajar. Contohnya kalau pelajar tu dia nak guna dia melakukan eksperimen, dia nak mengutip data menggunakan Microsoft Excel contohnya. Selama ni dia tak tahu pun guna Microsoft Excel. Tapi sekarang ni pensyarah je suruh je guna Microsoft Excel untuk kutip data, kan, untuk merekodkan data. Jadi kemahiran menggunakan Microsoft Excel tu, adakah itu kemahiran yang pensyarah itu nak kena ajar je, ataupun kita andaikan you should
learn that on your own, right? So itu, dan kesanggupan, kesediaan, keterbukaan untuk belajar itu, masa itu memang longgokkan di bawah bakat, right? So because technology alone will not save us, will not get us through this pandemic. And when we talk about technology, kita juga kena sedar yang pelajar kita pun akan berubah dalam pembelajaran dalam talian ni. Dalam arti kata, kita misalnya katakan kita menggunakan peluang pembelajaran talian ni untuk untuk mengubah suai. Macam mana kita buat amali, kan? Kalau selama ni kita bagi laporan, kita bagi arahan yang pelajar ikut, sekarang ni kita bagi persoalan terbuka dan pelajar kena fikir sendiri macam mana nak buat eksperimen tu. Itu hanya boleh berlaku sekiranya pelajar ni bukan saja dia memiliki alat untuk melakukan eksperimen tu atau memiliki peranti untuk melakukan eksperimen, tapi pelajar tu mesti ada kemampuan untuk belajar, untuk berdikari, mencari maklumat, kan, untuk menguji cuba. Right? So the student, you can redefine, you can achieve this redefinition bit in terms of technology, but if your student still requires you to tell every single thing, okay, first you must do A, then you must do B, then you must do C, then you must do D, then even though you are introducing something new, but then because our students are not self-directed, they are not at this level whereby you can just tell them and they will do everything, perkara yang baru tu akan membebankan kita, dalam arti kata kita terpaksa membuktikan langkah-langkah yang perlu mereka lakukan. Jadi saya rasa kita perlu sedar bahawa bukan saja teknologi itu yang penting dan macam mana kita mengintegrasikan teknologi dalam PDP itu penting, tapi jenis pelajar yang kita ada, kan. Kalau pelajar kita ni jenis yang setiap kali perlu diberitahu, setiap kali perlu disuap, mungkin tidak begitu, bukan tak begitu sesuai, boleh, cumanya lagi banyak kerja lah kalau kita nak menukar terus cara kita melakukan amali. Okay? Dan apabila kita bercakap tentang pengubahsuaian amali sains dalam era COVID-19 ni, ada banyak usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak lain untuk menyediakan garis panduan, untuk berkongsikan amalan terbaik. Dan Imal letak kat sini dua laporan, dua garis panduan. Ini oleh the Association of Science for Science Education. This is by the National Academy of Sciences. Dan kalau dibaca kesemua panduan ni, mereka semua sepakat yang amali mesti diteruskan, right? Tak ada satu pun panduan yang kata amali ni kita boleh hold on dulu, kita boleh KIV dulu. Semua kata amali mesti diteruskan. Dan bukan saja amali mesti diteruskan, setengah panduan dia berhujah bahawa amali itu jadi lagi penting sebenarnya sewaktu pembelajaran dalam talian ni. Kenapa? Sebab mereka kata amali inilah yang boleh terus memotivasikan pelajar, yang boleh mendorong pelajar untuk terus meminati sains, yakni dengan mengaitkan apa yang mereka pelajari dalam sains itu dengan perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Jadi kita mungkin sangka bila buat pembelajaran dalam talian ni amali mesti dikecilkan skop dia, kan? Tapi sebenarnya terbalik, kan? Sebenarnya bila kita berjauhan dengan pelajar, bila pelajar hanya boleh dengar suara kita, hanya boleh nampak muka kita, pada waktu itulah kita kena giatkan lagi melakukan kerja-kerja amali supaya dorongan pelajar untuk terus belajar sains tu akan terus membara lah. Kalau pelajar belajar sains hanya dengan mendengar kepada pensyarah melalui Zoom ataupun Google Meet ataupun Teams, dan kita tak boleh salahkan pelajar kalau pelajar merasakan sains tu sudahlah susah, kemudian jadi lagi membosankan sebab hanya perlu mendengar saja. So disebabkan itu setengah pihak dia berhujah bahawa waktu giat diperjuangkan. Selain daripada laporan dan panduan yang dilakukan oleh pihak luar, di UKM3 khususnya di FST, kami juga telah mengadakan satu sesi perkongsian macam mana nak melakukan amali dan kerja lapangan dalam talian ni pada bulan Disember tahun lepas. Dan apa yang kami hasil daripada perbincangan, daripada sesi itu,
telah dikenal-pasti beberapa matlamat, beberapa matlamat melakukan amali, sama ada untuk mengajar kemahiran asas sehinggalah untuk melakukan penyiasatan terbuka, dan kaedah-kaedah yang berbeza, sama ada nak suruh pelajar masuk makmal juga tapi dengan SOP, ataupun nak hantar kit amali kepada pelajar, ataupun nak merakamkan langkah-langkah melakukan eksperimen dan pelajar tonton, ataupun nak menggunakan realiti imbuhan, augmented reality untuk menjadikan eksperimen itu lagi mesra dengan pelajar, ataupun nak menggunakan melakukan eksperimen secara maya, ataupun nak memberikan projek mini yang berminggu-minggu, ataupun nak minta pelajar menggunakan telefon pintar mereka untuk mengutip data daripada kawasan sekitar mereka, ataupun nak memberikan pelajar data kajian, data mentah yang tulen dan suruh mereka menganalisisnya sebagaimana ahli sains menganalisis data mentah, ataupun nak suruh pelajar buat eksperimen menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, ataupun nak suruh pelajar melibatkan diri dalam projek-projek sains masyarakat ataupun citizen science, right? So ada banyak kaedah yang boleh digunakan untuk melakukan latihan amali dalam talian yang telah pun kami kenal pasti melalui sesi ini. Dan Imran, sekali lagi lah Imran ingin mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan kepada barisan panel yang ada di situ, Dr. Khairia, Dr. Yap, Dr. Wan Syahdatul, Dr. Hariri, sebab mereka terbuka untuk berkongsikan apa yang telah mereka lakukan, dan memang banyak belajar daripada apa yang mereka lakukan dan juga daripada semangat mereka, right? Okay, jadi itu latar belakang, right? Sekarang ni Iman nak kongsikan pengalaman Imran melakukan amali tahun 1 sepanjang PKP ni lah. Okay. Jadi antara benda yang banyak membantu Imran sebenarnya bila membuat peralihan daripada bersemuka kepada dalam talian tu adalah beberapa tahun saja, dalam dua tahun sebelum PKP, sebelum COVID-19 ni, Imran telah pun membangunkan satu roadmap untuk amali. Maksudnya Imran nak kata rombak, bukan rombak kursus tu, cumanya Imran lihat balik apa kemahiran-kemahiran amali yang pelajar fizik tahun 1 perlu pelajari, dan Imran butirkan setiap satunya. Dan Imran telah kenal pasti 3 kemahiran asas amali yang perlu pelajar tahun 1 kuasai. Maksudnya untuk 1 tahun tu, sepanjang 1 tahun tu, paling minimum pun pelajar kena kuasai ketiga kemahiran asas amali ni. Right? So that becomes the big vision, so to speak. Right? Dan juga sebelum COVID, Imran juga telah mengurangkan dan juga mengubah suai beberapa eksperimen. I make it a point to choose an experiment that uses an apparatus that is cheap, that is simple in a sense that is kalau dia rosak pun kita boleh buang saja ataupun kita boleh gantikan, kita boleh beli yang baru, right? Dan radas yang boleh diperolehi dengan banyak. Sebab biasanya kita melakukan eksperimen kita perlu sediakan beberapa set, right? Jadi kalau kita cuma ada 1 set saja, then itu akan menyusahkan kita untuk mereplikasikan set tu untuk kumpulan pelajar yang berbeza lah. Jadi dan Imran juga telah mula menggunakan applet dalam amali, antaranya guna FAT dan juga menggunakan Desmos. Desmos is a graphing calculator, right? So Imran telah mula menggunakan kedua-dua applet ni lama sebelum COVID-19 pun, right? Dan Imran juga telah mempelbagaikan penilaian. Kalau sebelum Imran beralih untuk kursus amali tu cuma ada laporan amali saja, tapi bila Imran beralih, mengadakan kuis, ada ujian amali. Ujian amali secara bersorangan. Jadi sekurang-kurangnya setiap pelajar fizik di UKM, mereka pernah melakukan eksperimen secara berseorangan sekali, right? Whereby they are given 3 hours, okay, and then you are given a question, okay, you do the experiment on your own, right? So dan itu menjadi pengalaman yang agak membekas pada mereka lah, right? So these are the things. Ini adalah perkara-perkara yang Imran telah lakukan lama sebelum COVID-19 melanda, right? Dan ini roadmap yang memasukkan. Jadi kalau lihat kat sini, cara dia disusun,
Dia ada 3 kemahiran asas amali yang penting. Yang pertama tentang kemahiran membuat pengukuran, kemahiran melukis dan mentafsir graf, dan akhir sekali kemahiran menganggar ralat. Right? Jadi kalau dilihat ada 1, 2, 3 ni, ini disusun mengikut tahap kesukaran. Jadi sebelum pelajar boleh mempelajari yang ini, mereka kena selesaikan yang ini dan yang ini dulu. Jadi this is like jadi ini pemetaan ini membolehkan Imran tahu okey, apa sebenarnya kemahiran-kemahiran amali yang sepanjang 1 tahun ni pelajar mesti tahu dan aku mesti ajar dia orang, right? Sama ada Imran nak ajar menggunakan eksperimen A, eksperimen B, itu lain cerita, tapi asalkan pelajar diajar kemahiran asas amali ni. So these are, each of them are milestones lah kiranya, right? And dan ini dikongsi dengan pelajar, so macam pelajar tahulah apa yang perlu mereka lakukan, and it becomes dan pada setiap segi kadang-kadang mereka untuk merujuk balik kepada roadmap ni untuk diri yang mereka tak tahu, dan ini adalah contoh soalan ujian amali yang memberikan kepada mereka. Kalau dilihat kat sini, setiap satu ujian amali tu, satu eksperimen tu ada objektifnya, right? Dan objektif tu dipetakan balik kepada roadmap ni lah, right? So sebab error propagation, accuracy, consistency semua ni. Dan ini untuk semester yang pertama, semester kedua. Dan eksperimennya taklah begitu susah kan. Misalnya measure the density of a drinking straw, right? So it is an open-ended question, and in this case the student, saya ingat Imran ada setengah jam, right, untuk menjawab soalan tu, right, untuk melakukan pengukuran atau apa-apalah, asalkan pada akhirnya you must measure the density of a drinking straw. So setiap satu soalan ni dia ialah pelajar perlu menggunakan kemahiran yang dipelajari, tapi kita juga nak tengok pelajar tu dia kreatif atau tidak, right? So ini contoh ujian amali yang memberikan kepada mereka. COVID melanda, so untuk pusingan yang pertama, I think one of the first thing, salah satu benda pertama yang terlintas di fikiran Imran, sebab saja kita terpaksa beralih kepada dalam talian tu ialah Imran kata pada diri sendiri, kata aku mesti buktikan kepada pelajar yang kalaupun diorang tak masuk ke dalam makmal, diorang masih boleh buat amali, right? So it becomes not a dream, tapi dia menjadi satu wawasan kepada Imran. Okay, aku mesti buktikan kepada pelajar yang kalaupun diorang tak masuk makmal, mereka masih boleh melakukan amali. So that was the big idea, right? Dan ada 3 pendekatan yang Imran kena pasti. Satunya, kita pelajar boleh menggunakan applet dalam phone masing-masing untuk mengutip data sekitaran, ataupun mereka boleh melakukan eksperimen secara maya, ataupun mereka boleh menganalisis data mentas yang ada. Dan antara perkara yang memang tak sedar pada waktu tu, pada pusingan pertama ni, adalah pelajar perlu juga gunakan perisian-perisian sokongan seperti Google Drive, right, untuk memindahkan fail, Google Slides, Google Sheet, Google Docs. Dan kita tak boleh andaikan pelajar tahu menggunakan kesemua perisian ini, right? Satu benda yang mengejutkan pada Imran adalah kadang-kadang kita andaikan pelajar tahu guna Microsoft Office, kita andaikan mereka tahu guna Google Drive, Gmail and all this, but not all students know how to use this properly, and we may have to instruct them on that. Tapi kalau kita nak ajar benda tu, maka itu akan mengambil masa kita daripada masa pengajaran kita. Kemudian untuk pusingan pertama tu, kekerapan pertemuan cuma sekali seminggu, dan Imran tetapkan bahawa tugasan mesti dihantar pada hari yang sama setiap minggu. So because I think untuk pusingan pertama ni, matlamat Imran adalah untuk menggantikan struktur yang hilang bila pelajar bila pelajar terpaksa beralih kepada dalam talian tu. Banyak struktur-struktur kehidupan mereka yang selama ni mengatur hidup diorang tu dah tak ada. So the main concern was to restore some kind of routine, some kind of structure to
their learning, right? That was the concern at that time. Dan ini adalah contoh soalan ujian amali yang memberikan. Misalnya yang ini Imran minta mereka untuk menganggarkan kuasa elektrik yang dibekalkan oleh cerit. So ni dia gunakan cerit di rumah masing-masing. Ini agak mengesankan pada Imran sebab bila Imran memberikan eksperimen ni, Imran andaikan semua pelajar ada cerit elektrik di rumah. Tapi Imran dapati ada pelajar yang tak ada cerit elektrik di rumah. Dan itu pengalaman itu banyak membuatkan Imran lebih berwaspada dan lebih peka kepada kita mungkin andaikan pelajar ada A, ada B kan di rumah, tapi sebenarnya mungkin dia tak ada benda tu. Dia menjadikan kita lebih sensitif kepada perbezaan persekitaran pelajar itulah di rumah. Right? Ini pula adalah contoh arahan eksperimen untuk eksperimen maya, right? Ini menggunakan, again, it uses an applet on fat. Ini adalah contoh soalan yang memberikan sebagai, I think this was a assignment, I think, sebab pada waktu itu Imran mengajar tentang graf log dan graf linear, beza antara graf log dan graf linear. Jadi Imran gunakan data daripada COVID, right, daripada COVID-19. Kalau lihat rajah yang ni graf linear dan graf log, dan soalannya Imran tanya orang apa kelebihan memplot data ni dalam graf linear, graf log. So I try to use data from their surroundings, right? So that they realize what they are learning has some use, outside the classroom, right? And then yang nombor 4 ni pula, ini adalah ujian amali yang memberikan pada mereka, I think this was last semester. Soalannya mudah je. Kalau kita ada satu tin ataupun satu botol yang berisi, botol kosong dan botol yang berisi air, mana satu yang akan bergolek paling laju, right? So that was the challenge, right? And then the student can do whatever measurement that they need to sort of prove that prove their prediction, right? Kemudian sewaktu pusingan kedua ni, dah semester kedua kita menjalankan PDP dalam talian tu, I find that the first round, even though the student were able to complete the course, but then Imran tak begitu kenal pelajar Imran, right? Jadi untuk pusingan kedua ni, Imran menetapkan pendirian bahawa aku nak lebih rapat dan lebih mengenali pelajar-pelajar aku, right? Dan ini membuatkan Imran menambah kekerapan pertemuan. So sebelum ni tak ada kumpulan Telegram, pasal pusingan kedua ni ada kumpulan Telegram untuk menjalankan pelayanan formatif. Kemudian mula gunakan breakout room untuk pecahkan pelajar tu kepada kumpulan kecil dalam 3 orang satu kumpulan. Dan sekurang-kurangnya untuk semester ni, saya rasa benda yang paling banyak Imran belajar adalah macam mana nak menggunakan breakout room ni, petua-petuanya kan. Sebab bila kita gunakan breakout room ni, pelajar akan masuk ke dalam kumpulan kecil dan mereka akan bincang. Dan kita sebagai pensyarah, kita nak dengar perbincangan diorang. Tapi pelajar kita kadang-kadang bila kita masuk, sebab saja kita masuk, mereka akan senyap. Right? So dan itu menjadi isu. Sebab kalau diorang senyap, macam mana kita nak tahu apa, sama ada kita nak bantu diorang atau tidak. Jadi ada beberapa protokol lah, beberapa peraturan yang Imran terpaksa terangkan kepada mereka. Okey, kalau saya nak masuk, saya akan umumkan diri saya akan bagi salam ke, saya akan bagi tahu yang saya nak masuk. Kemudian saya akan tanya, Imran akan tanya, ada apa-apa soalan ke, ada apa-apa yang boleh saya bantu. Sebab pelajar dia, kadang-kadang pelajar ni, sebab kita tak mau pelajar rasa bila kita masuk dalam breakout room dengan diorang tu, kita ni sedang menilai atau sedang memantau diorang. Kita masuk sebab kita nak membantu diorang kan. Tapi kalau pelajar kita, sebab kita masuk dan pelajar tu terus senyap, macam mana kita nak bantu diorang kan. Jadi so I think the most fulfilling aspect of teaching, at least this semester, is learning how to use a breakout room. And how that allows me to sort of get to know the student. Jadi
Imran juga telah mengubah cara mempersembahkan arahan. Kalau sebelum ni Imran bagi arahan yang dalam bentuk teks yang panjang macam ni, tapi sekarang ni Imran biasanya Imran akan buat bentuk rajah macam ni, kemudian akan terangkan dalam bentuk video, right? Student, I think this is less intimidating compared to this one, right? And then Imran juga mula menggunakan carta alih untuk menerangkan proses, sebab kemahiran amali ni dia banyak prosedur je kan, kena buat ni. Jadi bila kita persembahkan dalam bentuk berajah tu, dia membolehkan kita untuk menunjukkan apa daripada awal sampai akhir apa yang perlu dibuat, kan? Without looking intimidating lah. Okay. And then I started giving out templates, di mana pelajar muat turun template tu dan pelajar isi dengan jawapan diorang. Setengah orang mungkin rasa ini macam kita menyuap pelajar, tetapi logik Imran ataupun pendidikan Imran mudah. I want the students to focus on the analysis of data, and I don't want the student to be encumbered by whether they should use Times New Roman ke, whether they should put whether the formatting for the table should be like this or like that. Itu kita nak pelajar tu sebenarnya just fokus saja kepada data yang mereka kutip, dan dengan membuat template macam ni, pelajar je boleh menumpukan hanya kepada data, kepada memahami dan menganalisis dan mempersembahkan data mereka. Ini satu lagi contoh cara Imran menerangkan kepada pelajar menggunakan Google Slide. Dan kalau lihat sini kan ada nama ahli kumpulan semua tu. Jadi apa yang pelajar buat, pelajar akan muat turun, pelajar akan save Google Slide ni ke dalam Google Drive masing-masing. Kemudian mereka akan menjawab soal satu demi satu soalan yang ada dalam ni. Dan kalau lihat ada video, kemudian ada bahagian yang berbeza, dan juga ada bahagian untuk pelajar menulis jalan kerja mereka, right? Okay, dan ini pula contoh bagaimana menggunakan Telegram, right? Telegram untuk mendapatkan pandangan pelajar di luar waktu kelas, right? So ataupun sebelum amali, selepas amali, right? Ini pula kalau breakout room, dan dia akan nampaklah semua ni ada senarai bilik-bilik kat sini, right? Okay, dan yang terakhir, ini contoh eksperimen yang memberikan kepada diorang. It's a simple experiment. Mereka lipatkan helikopter kertas tu, kemudian mereka perlu menyiasat sejauh manakah bentuk, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerbangan helikopter kertas ni. So it's an open-ended question, right? Yang ini pula tugasan, sebab pada waktu tu pelajar je merungut, dia kata, "Sir, bila hujan je internet tak bagus." So memang kata kat dia orang, apa kata awak kutip data dan buktikan betul ataupun tidak setiap kali hujan turun capai internet merosot. So Imran gunakan soalan yang mereka sendiri tanyakan tu, dan Imran jadikan dia sebagai pencetus untuk memberikan soalan kuis ke tugasan kepada diorang. Dan I think that makes practical science much more realistic to them. Okay, bahagian yang terakhir, bahagian iktibar yang boleh kita ambil, yang beberapa iktibar umum lah daripada pengalaman Imran. Yang pertama ni, kalau kita bandingkan pusingan pertama dengan pusingan kedua tu, pusingan pertama matlamat je lebih kepada untuk memastikan kelas amali tu berjalan. So it was very rapid, right? So kita tak ada masa sangat nak buat postmortem, tak ada. We just want to keep on, we want to make sure that the student, kita nak pastikan pelajar terus membuat kerja-kerja amali. Baru masuk pusingan kedua inilah baru kita ada masa untuk macam renung balik, patutnya aku buat gini, patutnya aku buat gini, right? So itu perbezaan di antara pusingan pertama dengan pusingan yang kedua. Dan ada beberapa perkara yang rasa yang ketara, perbezaan yang ketara lah di antara pusingan pertama dan pusingan kedua ni. Pusingan kedua ni dia lebih santai, dalam arti kata kalau pusingan pertama ni Imran ada kecenderungan untuk memberi banyak kerja, sebab kita rasa kalau sebab
kita nak memastikan pelajar tidak tercecir. Tapi bila dah masuk kelas kedua ni, Imran fikir balik, kita kena imbangkan quality dengan quantity, right? Dan Imran lebih berhati-hati dan dalam memilih soalan, tugasan ataupun eksperimen yang diberikan kepada pelajar. I become much more intentional in deciding what to add and what to remove when I'm giving assignments to students, right? Amali dalam talian, dia banyak kerja, tapi kerja tambahan tu lebih kepada nak mengajar kemahiran digital kepada pelajar, nak troubleshooting, kan? Itu yang menambah kerja sebenarnya. Nak mengajar kemahiran amali tu per se, dia tak ada masalah sangat, dia sama je beban dia, cuma ada beban tambahan bila nak mengajar kemahiran digital, benda-benda yang kita sangka pelajar patut tahu tapi kita tahu dia tak tahu, kan? So kita kena ajar benda tu. Dan Imran rasa model hybrid ni di mana amali tu akan ada komponen dalam talian dan akan ada komponen bersemuka tu akan menjadi satu kebiasaan. Cumanya kita kena sedar dengan risiko-risikonya lah. Risiko keciciran, plagiarism. Tapi ini bukan saja dalam amali dalam talian, untuk apa-apa PDP dalam talian pun akan ada isu yang sama juga. Right? Satu benda yang bagusnya bila kita buat amali dalam talian ni adalah kalau sebelum ini pelajar bila mengutip data, bila dia buat secara bersemuka, mungkin isunya adalah pelajar tak cukup data, right? Sebab mereka dah diberitahu, okey, kutip sebanyak data 10 data, lepas tu ulang 3 kali. Pelajar dah diberitahu untuk buat benda tu. Tapi bila bila kita beralih kepada dalam talian ni, isunya bukan sangat tak cukup, bukan sangat tak cukup data. Isunya adalah terlampau banyak data. Jadi kemahiran yang pelajar tu perlu ada bukan lagi kemahiran menjawab soalan yang telah diberikan, tapi sekarang ni pelajar dah ada data sebanyak ni, apa yang kau nak tanya kepada data tu. So dia perbezaan yang kemahiran yang berbeza yang pelajar tu kena kuasai. Not so much answering questions, but what questions you want to pose to the data, which yang sebelum ni kita jarang ajar, right? Dan berkenaan dengan pelajar pula, Imran rasa amali dalam talian ni dia memerlukan mereka untuk lebih berhati-hati, lebih peka dengan sikap mereka belajar. Imran bagi contoh, kalau pelajar dia tak tahu sesuatu, memandangkan pelajar memang dah berada depan komputer atau laptop, biasanya kalau mereka tak tahu sesuatu, mereka akan tanya Google, right? Mereka jarang sekali akan rujuk buku ataupun nota. Meskipun merujuk buku dan nota tu sebenarnya lagi bagus, sebab kita dah tahu maklumat dalam tu maklumat yang memang dah sah dan memang mudah dicari. Tapi pelajar somehow or other dia lagi suka tanya Google. Dan bila mereka tanya Google, mereka perlu menyaring hasil carian di Google tu. Dan kalau pelajar tak ada kemampuan untuk menilai dan menyaring hasil carian tu, mereka akan lagi sesat. Lagi tak faham mereka jadinya. Daripada tak faham, lagi tak faham jadinya. Dan bila kita nak pimpin mereka balik ke pangkal jalan tu akan mengambil lebih banyak masa, right? Dan pelajar perlu diajar macam mana nak meminta bantuan daripada pensyarah, right? Dan menunjukkan sini beberapa contoh hasil kerja pelajar. Ini eksperimen untuk menentukan macam mana cahaya, kecerahan cahaya itu bergantung pada jarak. Ini pula eksperimen untuk menentukan sama ada getah ni mematuhi hukum Hooke ataupun tidak, right? I'm always impressed by the creativity of the student, right? They will come up with wondrous ways to complete the experiment. Imran guna Padlet untuk pelajar berkongsikan soalan, kemudian dia akan saring soalan tu, right? Kemudian Imran juga gunakan Padlet di mana pelajar boleh kongsikan data-data mentah mereka, so they can see everyone's data, so they can comment on each other's data. So it's a kind of peer review lah kiranya. Imran juga gunakan Padlet untuk pelajar dan akhir sekali pengajaran untuk diri kita sendirilah, untuk Imran sendiri. I think when it comes to there are two things that are important. One, you must be willing, kita mesti ada sikap
kita nak mencuba, right? Kita rancang sesuatu, kita cuba, dia gagal, kita baiki, lepas tu kita ulang balik, kita rancang lebih baik, kita uji cuba lagi. So kita mesti ada mindset yang mana kita bukan nak kata kita akan gagal, tapi ada kemungkinan kita akan gagal, right? Dan kita perlu bersedia untuk menerima kemungkinan itu, dan itu memerlukan kita untuk berlembut dengan diri kita sendiri. Maksudnya jangan kalau kita dah rancang elok ni tapi tak menjadi, lepas tu kita tak maulah buat dah macam tu. Kita kena kental, right? Dan merasa kita juga perlu berlapang dada dengan pelajar kita, right? Dan ini penting, merasa kita perlu sedar bahawa kita perlu sentiasa mendapatkan maklum balas daripada orang lain, daripada pelajar, right? All of this requires a lot of humility, dan dalam hal ni Imran agak bertuah sebab Imran ada ramai rakan pensyarah yang mana Imran boleh berbincang tentang perkara-perkara ini, right? Dan dalam hal ni macam Dr. Rai sendiri banyak mengajar Imran tentang macam mana nak berdepan kalau orang bagi maklum balas gini kan, macam how do you deal with that, and for that I'm grateful to her. Jadi rumusannya, amali sains merupakan ulang tahun ke-30 pemergian awal Prof. Dr. Khalid bukan bekas pensyarah fizik. Dan masa kita perlu bertanyakan diri kita, bila kita membuat amali dalam talian ni, apa penanda aras kejayaan kita? Dalam kata, adakah pada kita selagi asalkan pelajar tu buat eksperimen je, itu dah cukup, ataupun kita nak pelajar tu buat eksperimen dan belajar sesuatu yang baru, ataupun kita nak pelajar tu asalkan dia hadir saja pun dah okey, right? What is our measure of success, right? Dan macam mana perubahan yang kita laksanakan ni boleh dikembangkan, what are our blind spots, dan macam mana kita boleh merangka intervensi untuk menampung pelajar-pelajar yang tercicir, right? Dan Imran sebagai poin terakhir, merasa bila bercakap tentang kemahiran amali dalam talian ini, UKM ada peranan yang penting dalam arti kata kita boleh menghasilkan bahan-bahan berbahasa Melayu, dan cara pensyarah-pensyarah kita melaksanakan amali dalam talian tu boleh dijadikan ikutan oleh guru sekolah, right? Sesuai dengan dengan apa yang NC baru kita cakap, Universiti UKM sebagai Universiti Watan kan. Jadi kita boleh jadikan sebagai role model kepada guru sekolah. Apatah lagi bermula SPM 21, ujian amali sains tu akan diwajibkan, right? Jadi guru sekolah pun mereka nak tahu macam mana nak mengajar amali sains kepada pelajar-pelajar mereka, right? Jadi masa itu saja. Dalam pembentangan ini Imran cuba untuk mengupas persoalan bagaimana kita nak menjalankan amali sains dalam talian. Kita lihat pengalaman Imran dan juga beberapa pengajaran yang insya-Allah yang boleh sekiranya berguna, boleh diguna pakai oleh para pensyarah lain. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Imran. Banyak analogi yang diguna pakai, main sukan, masak, naik tangga, jadi hero. Banyak analogi yang digunakan. So I'm mixing up my metaphors. Sorry. Yeah, I know. But I like it. So we go straight into the questions. Ya, ada beberapa soalan daripada rakan-rakan kita. So saya ambil soalan pertama. Soalan pertama ialah meminta sama ada Imran boleh memberi sesi bengkel ala mock lab session kepada pensyarah untuk mempelajari cara secara hands on, memahami bagaimana nak mengendalikan amali secara dalam talian. So you have 97 plus people here and on Facebook, so they want witness. So are you willing to give them a workshop session? Yeah, I think masa bila benda macam ni, cara yang terbaik untuk belajar adalah dengan bengkel sebenarnya. We have to do a kind of clinic where
di mana guru tu atau guru pensyarah tu dia bagi tahu kita, okey saya nak buat eksperimen gini ataupun saya nak pelajar saya belajar gini dan kita akan bagi tahu je, okey for that you can do this. So yeah, I think that is the best way to do it actually. Kalau mendengar macam ni je memang betul lah. So they can approach you insyaAllah ya? Yeah. Okay, alright. Dan seterusnya, soalan seterusnya, bagaimana pensyarah boleh mengenal pasti hasil pembelajaran pelajar semasa proses pelajar belajar? Adakah masih boleh meneliti proses pembelajaran semasa mereka melakukan amali? This is a very good question. You know, we talk about learning outcome a lot, hasil pembelajaran ya. Hasil pembelajaran khusus, hasil pembelajaran program. So waktu amali bagaimana Imran sendiri dan maybe your friends also if you reflect on it, how have you done that? Masa ni soalan yang bagus sebab dia jadi rumit. Jadi mencabar lah, bukan rumit. Jadi mencabar sebab bila kita dalam makmal tu kita kena, contoh macam ni lah, katakan pelajar je tanya kita, sir macam mana kita nak buat pengukuran X? We need to ask ourselves, okay, kalau aku bagi tahu macam okey awak patut buat gini, then that's it just finishes there. Tapi kalau kita kata okey apa yang awak faham tentang gini, apa yang awak faham tentang X, then it will take a long time lah benda tu. So for me personally, I tell myself during sewaktu sesi amali tu, itu adalah peluang Imran untuk memberi maklum balas kepada diorang. Kalau Imran nak menilai sejauh mana mereka kuasai kemahiran tertentu, itu Imran buat melalui tugasan, melalui quiz ataupun melalui ujian amali. So in a way I sort of backload all the assessment to the assessment. So the 3 hours they have in class or in the lab, that is for me to give feedback to them, and that is for them to tell me what they don't know. Right? So that is how I approach it. I like slide 12 when you shared matlamat amali. So you put it on a continuum. So on the one hand, you have kemahiran asas. Basically, the matlamat is to focus on the kemahiran asas, and on the other end of the continuum, the extreme is an open-ended experiment. So it's between these two ends. You oscillate between these two ends, you know. So antara kemahiran asas dan penyiasatan terbuka. So matlamat amali tu berdasarkan fokus masing-masing lah. I'm assuming kan. So soalan seterusnya, ada komen juga bagaimana you manage to get your students to be creative dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah dan bukan yang berada di makmal. So itu satu pencapaian saya rasa. I think we need to have these kinds of pencapaian. Kita jot down the things that we have achieved, bukan sahaja dari segi grade, because one of the things you shared at the end, which I particularly like, is your definition of success. There's a quote, I think it's not about test scores necessarily, it's about positive attitude towards making mistake, and I think this is something we need to constantly remember. Sometimes when you make mistakes, you learn more from it, and it's not just the grades, kan? Dan soalan seterusnya, dimaklumkan tadi bahawa beberapa pensyarah bekerjasama dalam merancang projek pelaksanaan amali dalam talian. Bagaimana kolaboratif dengan pensyarah dilakukan dalam menjayakan amali secara dalam talian? Satu soalan yang penting, untuk amali tahun 1 ni, Imran agak dalam dia kata Imran seorang. I'm the coordinator. I'm also the one who runs itu. Untuk amali tahun 2 mula ada beberapa orang pensyarah yang kerjasama sebab eksperimen untuk amali tahun 2 ni dia lagi khusus, jadi so you need different backgrounds. Tapi untuk untuk bekerjasama di kalangan pensyarah, I think in this case sebab untuk amali tahun 1 ni macam setiap satu sesi tu dia mengajar kemahiran asas. Jadi kemahiran asas tu boleh diajar oleh seorang pensyarah sajalah. Melainkan kalaupun Imran nak libatkan pensyarah lain, Imran akan minta mereka akan minta data mentah daripada kajian diorang. So I will use their raw data for the students to analyse, that kind of thing. Right. I think kalau peralihan awal ni dia
mungkin ada baiknya kalau kita buat seorang, sebab then you can sort of adjust the pace and whatnot, right? Once that is running, then you can include others, I think. Another question is regarding rubric. You shared slide 15. You shared the milestones. Stage 1, stage 2, stage 3, and all that. What about rubric? Like, how would you know the students have managed to complete a particular challenge that you gave them? When you said earlier, you said fokus amali ada dua, ya. Satu penguasaan kemahiran, lagi satu ialah menguji cuba konsep-konsep tertentu. So selain daripada menangkap gambar dan upload kan, to tunjuk that amali itu telah berjaya dilakukan, apa lagi cara kita menilai sama ada sesuatu amali itu berjaya, dan how do you grade it? Does that make sense? Yeah, I think Iman tak berpeluang nak kongsikan rubrik tinggal. Iman ada sebenarnya tinggal tahap bila rubrik ni at least the rule for me is that kita sentiasa mulakan dengan hasil kerja pelajar yang cemerlang. Best case lah. Kita bayangkan, okay, kalau pelajar ni pelajar yang cemerlang, dia patut ada apa dalam, contohnya kalau laporan amali dia patut ada apa untuk setiap bahagian ni, patut ada apa. Katakan untuk pelajar cemerlang, untuk bahagian perbincangan dia kena ada 3 bahagian. Jadi untuk pelajar yang sederhana mungkin cuma ada 2 saja. Kemudian yang lemah ada 1 saja. Cumanya ialah nak tahu apa bahagian yang tak ada tu, itu bergantung, itu saya rasa itu di mana kepakaran kita, keahlian kita masuk. Dari sebab ialah kita ahli bidang. Jadi kita yang tahu if you're good in experiment, then what should you have and what should not have. So I think that is where our personal knowledge comes in, I think. Hang on, I'm looking for, I'm cari actually tu. Okay, can I ask another questions while you're looking for that? Yeah. Ini dari our mutual friend, Dr. Azmin. Dalam satu amali, adakah pelajar boleh memilih uji kaji yang mereka boleh lakukan dan menghantar untuk dinilai? Assuming setiap amali dengan beberapa berapa unit kaji untuk LO yang sama. I'm sorry, Dr. May, I'm butchering your question. But basically you understand what she's asking, right? That they get to choose from a selection of experiments. Yeah, how does that work? Iman rasa ada 2 sisi kat situ. Satu, kita boleh minta pelajar katakan buat 5 eksperimen. Kemudian kita bagi pilihan kepada pelajar, okay, I will only grade or I will only take the marks from the top 3 experiments. Right. I think that is something that we can do. That's what I did, right? Tapi dari segi nak memberi pilihan kepada pelajar, okay, antara 5 eksperimen ni awak hanya perlu buat 3 saja eksperimen, memandangkan amali tahun 1 ni dia kemahiran asas. Jadi kita nak dia buat semua. So saya rasa kalau nak bagi pilihan tu mungkin di tahun 2 atau tahun 3, then you sort of start giving them the agency. But for first year, they have to do all the experiments that I sort of set for them. Yeah, I'll follow up with Dr. Min's question in a minute, but you talked about agency. I like that very much. How much agency do you give your other students to support their classmates? So, basically students become part of the community of learners, as opposed to you are the one, it's still sage on stage kan. Kalau kita yang menjadi guru, kita jadi maha guru, walaupun dalam talian pembelajaran aktif tidak begitu mantap, right? Because they still rely on us or the resources that we give them. So how much agency do you empower your learners with for them to then support each other? Iman rasa perkara pertama adalah rubrik dan garis panduan pemakahan. Dan rasa dalam kes ni UKM-Folio is brilliant in this, because you can just prepare the rubric and then you can share it with the students. I tend to share the rubric
with the students even before they submit, so that they know, you know, because sebab pandangan Imran kata lebih baik aku kongsikan rubrik tu awal-awal dan pelajar tu tahu apa yang dia patut buat dan dia boleh tanya aku dan dia boleh perbaiki, daripada dia tak tahu dan dia hantar kerja yang tak bagus, kemudian nanti kita yang akan stres dan pelajar tu pun akan stres. So macam, you know, so that is my attitude towards it. So first is rubric. Second, I will there are some students who are quite advanced, and I sometimes ask them to, you know, answer their friends' answers. Either that or I tell them, well, kalau tak ada orang jawab, dan saya akan jadikan tu sebagai tugasan atau sebagai ujian. Then nak tak nak dia orang kena jawab lah benda tu. So that is one way. But I think what help a lot is the breakout room. Sebab bila kita buat breakout room tu, then satu kumpulan 3 orang, dan kita boleh masuk setiap breakout room tu dan kita memang boleh dengar perbualan dia orang. Cuma kadang-kadang pelajar ni bila kita masuk breakout room tu, dia orang terus senyap. So macam itu pun satu isu juga. Do you empower anybody to take charge of the breakout room? Again, talking about agency, do you give any of the students say, okay, you take charge and lead the discussion? Sebelum this is another point. So, sebelum untuk breakout room tu, sebelum kita pecahkan dia orang, Imran rasa kita kena bagi arahan yang agak jelas juga apa yang dia orang kena buat dalam tu. Sebab pelajar ni kalau tidak, apa yang akan berlaku adalah dia orang akan masuk kumpulan tu, lepas tu dia orang akan tanya, kita kena buat apa sebenarnya? Suruh buat apa walhal kita dah luangkan 15 minit macam tu. So sebab tu macam slide tadi tu, bahagian awal tu Imran tulis balik arahan yang sepatutnya mereka buat, meskipun setengah pesyarah kata, kan Imran dah bagi tahu, kenapa nak tulis lagi? Tapi macam I think that helps. And then I will tell them, I will tell the student, okay, in your group you pick one student who will lead the discussion, kan. Mereka beritahu lah seorang, contohnya kalau macam eksperimen tu, pelajar tu dia perlu buka contohnya Google, Microsoft Excel, and then kena buka applet, kemudian kena baca arahan. Kadang-kadang mereka kena bagi tahu, okey, awak ada 3 orang kan, seorang buka Excel, seorang buka Teams, seorang buka the simulator. Because kalau kita tak buat benda tu, apa yang akan berlaku adalah seorang pelajar itulah yang akan baca arahan, seorang pelajar itulah yang akan type. So dan mula-mula Imran macam rasa agak marah juga, macam takkan benda ni pun nak kena ajar. Tapi eventually you sort of, well, kalau kita tak ajar benda tu, you know, sampai sudah kita akan rasa macam stress. So macam I make a point to sort of teach them that. But I think that is useful because it teaches them to organize themselves. And one of the things that we talked about, this is off camera, we were always talking about this idea of hidden curriculum, right? Memang kursus-kursus kita di UKM ada hasil pembelajaran tertentu. Kita kena pasti, subject matter expert akan mengenal pasti, kita bangunkan kursus kita, bangunkan program kita dan disemak dan sebagainya, kan. Tapi selain daripada hasil pembelajaran kursus tersebut, kita ada juga pembelajaran yang berlaku yang secara tersirat, the hidden curriculum that happens, ya. How do you make your students share that responsibility of developing that mindset that, you know, you're going to learn a lot more. You may learn how to use Google Drive, you know, you may use various technology, but these are not things that I'm going to be teaching you. But you may have to learn from your classmates. You may have to ask Google. You may have to, you know, talk to each other about it. How do you empower them? How do you educate them to ask the right question, seek the right guidance, talk to the right people, maybe to each other, to their group mates? How do you do that? And you know, is it always successful? Soalan yang bagus actually. I think I always make a point, one, whenever, sebab kursus amali kursus tahun 1 dan eksperimen yang biasanya Imran pilih ni biasanya akan ada kaitan dengan apa yang Imran belajar dalam kursus lain. So I always make a point to sort of, in fact untuk yang semester ni Imran memang minta senarai tajuk untuk kursus lain yang Imran belajar, dan Imran cuba padankan tajuk yang Imran belajar dengan eksperimen. So there's a synergy between that. And that allows me to say that, okay, yang kita belajar dalam amali ni, awak dah belajar kan dengan Dr. Fatin sebelum ni minggu lepas. So pelajar tu tahu yang
benda yang mereka perlu belajar tu bukan akan dapat, tak semuanya akan dapat dalam 3 jam tu, tapi they have to pay attention to things outside the class. Dan ada kalanya apa Imran buat, Imran akan jelaskan pada orang, okey, ingat tak masa sekolah dulu awak belajar melukis graf, okey, awak melukis graf mungkin linear saja, sekarang ni saya ajar awak graf, log, linear semua tu. So you sort of have to, in a way you sort of have to do the reflection for them. Right. Sebab kalau dan Imran bagi tahu, because I tell my students, I say that a good student will always integrate apa benda baru yang diorang belajar dengan benda sebelumnya. Tapi pelajar yang macam cukup makan je, dia akan just terima saja benda tu, dan mungkin akhir semester baru je nak sibuk, okey, apa kaitannya. Tapi kita juga sedar yang semua pelajar tak ada mindset macam tu. Jadi kita yang kena lakukan untuk diorang, supaya dengan harapan masa tahun 2 nanti diorang dah sedarlah benda tu. So the first year lab is mainly a lot of in a way like nanny work lah kiranya, macam remedial work, that kind of thing, which yang mengorbankan berapa banyak benda yang kita belajar pada diorang. Ni so sekarang ni saya nak tanya soalan Dr. Azmin pula. Adakah Imran rasa persediaan amali ni membebankan? Does it burden you? Because you're having to do over and above whatever the course description says, right? So how do you feel about that? I am pendirian Imran agak mudah. My view about this is very simple, in the sense that memandangkan Imran pernah mengajar pelajar sekolah menengah, sekolah rendah pun pernah mengajar juga masa dia pemata pintar. Kemudian Imran juga pernah melatih pelajar pra-universiti untuk Olimpiad. Kemudian pelajar tahun 1, 2, 3 pun dah ajar juga. Jadi Imran berada di kedudukan di mana Imran boleh nampak PDP fizik tu daripada sekolah menengah sampailah ke universiti, dan itu memberitahu Imran kata kebanyakan masalah pelajar kita hadapi di universiti ni sebab mereka tidak diajar dengan betul di sekolah ataupun di pra-universiti. Dan kalau Imran tak betul-betul ambil peluang tahun 1 ni untuk perbetulkan diorang, benda tu akan melirik sampai diorang master satu PhD nanti, dan orang-orang dan pelajar-pelajar ini nanti katakan diorang jadi cikgu, nanti diorang pula akan meneruskan benda yang sama. So I don't want that to happen, so at least I can sort of cut the vicious circle at where I'm at lah. So itu je lah yang I think that is my my motivation. Yeah. I like one of the slides you shared with us, the etymology of the word crisis, right? And when you break it down, crisis is basically an opportunity to evaluate an approach to a given path. Whatever it is you've been doing, your status quo, a crisis actually allows you to re-evaluate it, then mungkin come up with something new, a new approach. Yeah. And I think as an educator, we need to constantly be in that reflective mindset. So ada satu soalan akhir di sini. Apakah cabaran yang dihadapi oleh pelajar dan pensyarah dalam melaksanakan amali dalam talian? So mungkin I know you have talked about this extensively in this hour. So maybe your final thoughts to end our session in answering this question. Mengajar pensyarah ataupun mengajar pelajar? Pensyarah dan pelajar. Cabarannya, I think dia berbalik kepada benda ni nampak macam banyak kerja. In a way it is. I mean, it involves a lot of work, because if it doesn't involve a lot of work, then it's not worthwhile doing. At least that is my view. It must involve a lot of work, sebab kalau masalah kita cuba selesaikan tu masalah yang mudah, mesti orang lain dah selesaikan sebelum ni. So on the one hand, I'm optimistic in the sense that you sort of celebrate the small successes, but at the same time I'm also aware that this is an inherited problem. Nothing I will do will sort of turn, will make all my students turn 180 degrees and become excellent experimentalists, and I can only do so much. So I think the biggest challenge is to sort of balance between not being so pessimistic when things do not go right, and not
and not being carried away with, you know, when bila benda tu jangan baik, lepas tu kita rasa oh dah habis ataupun tu. I think that is itu mungkin cabaran paling besar aku rasa untuk mengimbangi kedua-dua tu. Dan yeah, I think yeah. I think I like one of the things that I've learned from your best practices today, the sharing session today, is that as a scientist, you always give your students the space to inject some level of creativity. It's not one size fits all in terms of an experiment, but you give them the necessary steps, and then they have to kind of exercise their level of creativity to create the same experiment in their respective environment. So I think that is an opportunity for students to also partake in the creation of experiments, you know. So saya rasa kita sudahi sesi webinar kita petang ini dengan satu ucapan terima kasih, berjuta terima kasih kepada penceramah jemputan kita, saudara Wan Muhammad Imran, dengan satu sesi perkongsian yang saya rasa sangat mantap dan sangat diperlukan, khasnya bagi pensyarah-pensyarah yang mempunyai kursus amali dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. So diharap sesi ini memberi sedikit pencerahan. I'm sure it doesn't answer all your questions, but I hope it gives you some ideas. Dan sekiranya rakan-rakan di sana ingin contact Imran, his email address is also there on the slides. So Imran, thank you so much for making time. He finished his class at 2:30. He hasn't had lunch. I'm just going to say it here. He hasn't had lunch, so he prayed and then he joined us. So it's already now 4:30. So he's about to go and have lunch. So thank you so much for your time. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada semua yang hadir sesi kita ini. Semoga diberkati insyaAllah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mike, back to you.